Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Okey baik, pada pagi ini kita meneruskan lagi lah sesi pembelajaran kita pada minggu yang ketiga, iaitu pada hari Rabu bersamaan dengan 30 hari bulan 6 2021. Jadi tak nak melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama tengok buku teks kamu. Sekarang kamu buka buku teks kamu muka surat 68. Okey, sambung pada hari yang Isnin lepas. Okey, berkaitan dengan tata bahasa, iaitu berkaitan dengan kata tanya. Okey, kita manusia, kita sentiasa akan menggunakanlah kata tanya ni untuk tanya persoalan dan sebagainya. Jadi kata tanya ni ada dari sudut percakapan, ada juga dari sudut penulisan. Sekarang ni kita nak belajar kata tanya dari sudut penulisan supaya kita jelas, kamu jelaslah berkaitan dengan cara-cara menulis soalan menggunakan tulisan ataupun dalam karangan dan sebagainya dalam bentuk ayat. Kalau kita tanya dalam perkataan ataupun percakapan, dia lain berbanding dengan penulisan. Penulisan bila kita buat ayat katanya mesti betul dia punya tata bahasa itu. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok tajuk dia, iaitu baju kurung kedah. Kita tengok dulu konten isi dalam pembelajaran kali ini, lepas tu baru kita masuk kata tanya lah. Okey, kita tengok dekat atas tu ada petikan teks yang memberikan maklumat, iaitu lawatan sambil belajar ke Muzium Negeri Kedah bertarikh 25 hari bulan 5 tahun 21 ke, dia memang letak macam tu supaya ikut tahun kita belajar lah. Kemudian hari Jumaat pada 8.30 pagi, peserta murid-murid tahun 2 Bestari. Okey, lepas tu kita baru boleh, daripada maklumat tu kita boleh buat soalan daripada maklumat yang diberikan lah. Okey, soalan yang pertama, apakah program yang disertai oleh mereka? Jawapan dia ada dekat petikan tadi, iaitu tajuk program dia lah, lawatan sambil belajar ke Muzium Negeri Kedah. Lepas tu dia tanya lagi soalan. Bila tanya lagi soalan, okey, kena pandai buat soalan lah. Ke manakah murid-murid ini pergi melawat? Ke Muzium Negeri Kedah. Okey, tujuan kita buat tanya persoalan ni adalah, biasalah kita ni bila kita nak belajar sesuatu, kita mesti bertanyakan soalan. Okey, kalau contoh kamu jadi wartawan lagilah, kamu kena banyak tanya untuk mendapatkan maklumat. Tujuan kita bertanya ni adalah untuk mendapatkan maklumat lah. Sebab itu kita kena belajar untuk menggunakan kata tanya ataupun pertanyaan ini dengan jelas dan betul. Okey, seterusnya kamu tengok soalan yang ketiga, murid-murid pergi melawat ke sana bila? Dia bagi tarikh kat situ, ada masa dan sebagainya. Yang pergi ke sana siapa? Okey, persoalan. Macam kamulah tanya cikgu macam-macam kan. Cikgu, macam mana nak buat macam ni? Cikgu, kenapa dia jadi macam ni? Cikgu, sebab apa dia jadi macam tu? Kamu tanya macam-macam pada cikgu, cikgu akan jawab berdasarkan soalan kamu itu mesti betul lah. Okey, sekarang ni kamu tengok petikan di bawah yang warna merah jambu tu. Okey, baju kurung kedah dipakai bersama dengan kain sarung. Kini untuk makluman kamu lah daripada sumber Muzium Negeri Kedah. Baju kurung kedah dipakai bersama dengan kain sarung. Kalau kamu tengok pakaian tersebut, memang kita jaranglah nampak pakaian baju kurung seperti itu zaman sekarang. Okey, kemudian yang kedua, baju kurung kedah dipakai pada hari biasa. Maksudnya orang zaman dulu, diorang pakai pakaian diorang macam itulah. Kamu kena fikirkan masyarakat mereka zaman dulu, mereka yang hidup zaman dulu, zaman kesultanan, kamu cakap kan, zaman pahlawan, zaman pendekar, mereka pakai macam tu. Dia tak pakai macam kita zaman sekarang pakai t-shirt apa, unicorn lah apalah kan. Dak zaman sekarang apa tu nama dia yang ada passport yang mahal tu, cikgu tanya smiggle. Tak ada lah macam tu, tak ada lah. Zaman dulu memang pakai pakaian macam tu. Kalau yang lelaki, diorang pakai baju macam pendekar, zaman pendekar kan. Kita baju, tak ada t-shirt ni, tak ada. Okey, zaman ni cikgu cerita zaman pendekar tu, zaman maksudnya sebelum kita merdeka lagi lah. Okey, seterusnya lepas tu kaum perempuan Kedah suka memakai baju ini. Kalau kamu tengok daripada gambar baju tu lah, daripada dalam buku teks semua, dia baju dia labuh tau. Jadi mungkin selesa. Okey, mungkin selesa. Kamu tengok dia tak ketat. Tapi zaman sekarang ni orang suka sangat pakai baju ketat. Cikgu pun tak tahulah kenapa. Bukan selesa pun kalau pakai baju ketat ni. Kamu tak percaya, kamu try pakai baju ketat. Dia tak selesa tau. Kita akan rasa macam sempit, sendat kan. Lepas tu kita nak ke mana-mana, lepas tu orang duk tengok. Kamu, cikgu memang sentiasa menasihatilah supaya kita jangan pakai pakaian yang terlalu ketat lah kan. Kalau kamu rasa selesa, mungkin kalau di bilik tidur kamu tak ada masalah. Tapi bila kamu pergi kat tempat awam dan sebagainya, tolonglah pakai pakaian yang sopan. Okay, seterusnya baju kurung Kedah biasanya diperbuat daripada kain kapas. Kain kapas ni dia sejuk lah.
Kain cotton dia panggil lah. Kalau kamu tak tahu kain kapas tu apa itu, kain cotton. Kain cotton ni macam baju cikgu pakai ni kain cotton lah, kain kapas. Kalau macam baju JC tu tu kain sintetik, kain lain. Dia licin, dia serap peluh, lepas tu dia cepat kering. Macam baju cotton ni dia kalau kena air ataupun peluh dia lambat kering, dia akan basah. Tapi dia kalau tak kena peluh pun, tak kena air, dia rasa selesa kalau kita pakai. Okey, rasa sedap. Seterusnya baju kurung kedah warisan budaya sepanjang zaman. Okey, sekarang ni kurang orang pakai pakaian itu. Mungkin kalau modeling ataupun tarian dan sebagainya baru ada. Tapi kalau kamu tengok orang saja pakai kat shopping mall tu, pelik lah, pelik kan. Mereka ada apa tu, program ataupun ada tema dan sebagainya, orang buat macam majlis ada tema dan sebagainya, baru orang pakai. Okay, habis dah tentang baju kurung kedah. Cikgu tak nak ulas lebih panjang berkaitan dengan baju kurung kedah ini. Kalau kamu nak pakai, kamu boleh pakai, tak ada masalah. Tapi jaranglah orang pakai. Saya nak jumpa design ni pun susah. Kalau kita pergi kedai, kena nak cari, saya nak cari baju kurung kedah, mungkin susah nak jumpa. Okay? Mungkin kena tempah dan sebagainya lah. Okey, baik, tengok dekat bawah tu ada satu info bahasa kan, kecil kat situ, yang bertanya kan, kata tanya ialah kata untuk menyoal sesuatu perkara. Betul. Kata tanya ni kita nak tanya soalan lah, dan dia mesti ada beberapa perkataan dalam tu. Okey, contohnya apa. Okey, apa. Kedua, siapa. Ketiga, mana. Keempat, bila. Kelima, bagaimana. Keenam, mengapa. Okey. Apa ni, apa benda kan, kita tanya soalan lah. Lepas tu siapa ni kita nak tanya orang tu siapa dia dan sebagainya. Lepas tu mana ni merujuk kepada tempat lah. Bila tu masa ataupun tarikh. Lepas tu bagaimana sesuatu proses itu berlaku, kenapa jadi macam tu, dan mengapa membuat sesuatu tindakan lah. Okey, kita tengok nombor 1 tu. Okey, harap kamu boleh ikut lah pelajaran cikgu ni. Cikgu cakap laju sikit hari ni. Okey, nama baju itu apa? Soalan. Nama baju itu apa? Lepas tu jawapan dia dah ada kat atas tadi. Okey, nama baju itu ialah baju kurung kedah. Jawapan dia lah. Tapi sekarang ni kita bukan nak cari jawapan, kita nak buat soalan, kita nak membina soalan. Okay? Kadang-kadang dalam peperiksaan, nanti bila kamu tahun 4, tahun 5, tahun 6, kalau ada peperiksaan lah, ataupun latihan, ujian dan sebagainya, dia akan ada bagi macam petikan. Lepas tu dia ada bagi jawapan kat bawah. Kamu kena buat soalan daripada jawapan itu. Jadi selalunya kita jawab soalan kan. Dia tanya, mengapakah Ali suka makan nasi kan? Kita boleh Ali suka makan nasi sebab dia sangat kurus. Macam tu contoh. Tapi bila kamu masuk tahun 4, tahun 5, tahun 6, dia ada kemahiran yang dia bagi jawapan dulu. Lepas tu kita kena buat soalan berdasarkan jawapan yang telah diberikan lah. Contohnya dia bagi baju kurung kedah berasal daripada Kedah. Jadi soalan apa kita nak buat? Baju kurung kedah berasal daripada mana? Tanya daripada mana? Itu soalan dia. Kita pandailah untuk membina soalan ini. Nanti pada masa akan datang kamu akan gunakan. Okey, yang kedua. Macam mana? Pakaian ini dipakai. Apa yang sesuai? Apa pakaian ini dipakai? Sesuai tak apa? Tak sesuai. Dan yang kedua, siapa pakaian ini dipakai? Sesuai tak? Kamu dengar tu, siapa pakaian ini dipakai? Tak betul. Lepas tu, mana pakaian ini dipakai? Mana pakaian ini dipakai? Tak kena kan? Jadi kita tengok satu-satu. Lepas tu, bila pakaian ini dipakai? Okey, bila ni macam betul lah cikgu. Betul lah, memang betul lah. Jawapan dia, bila pakaian ini dipakai. Pakaian ini dipakai pada hari biasa. Okey, kemudian soalan nombor 3 Kamu cuba satu-satu ayat yang soal tadi, kamu cuba. Tengok sesuai tak? Kalau tak sesuai, itu bukan jawapan dia lah. Kalau sesuai, itu jawapan dia. Okey? Contoh daripada apa kan? Apa yang memakai pakaian ini? Apa yang memakai pakaian ini? Jawapan tu salah lah. Kemudian yang kedua, siapa yang memakai pakaian ini? Okey tak? Okey tak guna perkataan siapa? Okey kan? Maksudnya kena kan? Jadi itulah jawapan dia. Siapa yang memakai pakaian ini? Jawapan dia ada kat atas yang warna merah jambu tu. Kaum perempuan Kedah suka memakai baju ini. Itu jawapan dia lah bagi soalan tadi. Tapi dia nak tanya bukan nak tanya jawapan. Dia nak tanya kita gunakan perkataan ayat soal tadi, kata tanya tadi. Okey? Apa, siapa, mana, bila, bagaimana dan mengapa. Ada 6.
Okay, 6 kot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul, 6. Dia nak tengok kita punya kemahiran guna perkataan kata tanya tadi. Okay. Jadi jelas kot. Cikgu rasa jelas. Kalau kamu nak tanya, mesti kena ada 6 perkataan tersebut lah. Dia tak sama. Kalau kamu tersalah satu, penggunaan dia jadi tak sesuai soalan itu. Okay. Jadi habis dah berkaitan dengan muka surat 68. Habis. Sekarang ni kamu keluarkan buku aktiviti kamu sekarang. Keluarkan buku aktiviti kamu sekarang. Buku aktiviti jilid 1. Okey, kita sambung semula latihan kita pada muka surat 76. Okey, 76. Okey. Soalan dia, aktiviti dia, isi tempat kosong dalam ayat di bawah dengan kata tanya yang betul. Ada 4 dia bagi. 1 dia kosongkan. Macam saya cakap tadi ada 6 tadi kan. Kamu tengok balik buku teks kamu. Okey, seterusnya kali ini dia menerangkan tentang petikan busana tradisional Perak. Tadi Kedah, sekarang ni dia tulis busana tradisional Perak. Yang pertama, isi dia terkenal di negeri Perak. Yang kedua, biasanya pakaian ini dipakai oleh pengantin ketika bersanding dalam adat perkahwinan negeri Perak. Selalunya pengantin yang pakai. Kemudian yang kedua, berasal dari Aceh, Indonesia. Sebab tu cikgu perasan gambar dia macam gambar apa ni, pakaian Indonesia sikit lah, budaya Indonesia tu. Tapi memang betul dia kata berasal dari Aceh, Indonesia. Lepas tu biasanya pakaian ini diperbuat daripada kain terunan songket. Okey, terunan songket ni kain yang mahal sebenarnya. Kalau harga dia ratus-ratus lah, tak ada puluh-puluh ringgit, tak ada. Kain yang ratus-ratus. Okey, dia mungkin quality. Okey, nak buat dia payah kain songket ni, kena ada mesin songket tu kan. Dia kena satu-satu benang dimasukkan. Dia bukannya macam baju kita zaman sekarang ni buat pakai kilang. Zaman dulu diorang buat ada mesin tenunan, mesin songket dan sebagainya. Dia buat sehelai benang masuk untuk jadikan kain. Okey, dia memang rumit dan berkualiti tinggi lah. Seterusnya yang terakhir, isi yang terakhir, pemakaiannya kelihatan segak, cantik dan bergaya. Bagi lelaki segak lah, bagi perempuan cantik dan bergaya. Kalau pakai hari-hari memang letih lah, sebab pakaiannya memang agak sukar untuk dipakai. Tapi kalau sekali-sekala pakai, memang nampak segak lah. Kalau cikgu pakai sekali, habis semua orang minta sign. Betul ke? Cikgu bergurau sajalah kan. Bukan macam tu. Okey, seterusnya itu adalah sumber daripada JKNN Perak. Okey, Jabatan Kesenian Kebudayaan Negeri Perak. Okey, seterusnya, okey, nombor 1. Dia dah bagi jawapan kat atas. Kita tengok Kah nama pakaian yang terdapat dalam gambar di atas? Jadi, soalan yang jawapannya sesuai? Apa dia? Apa dia cikgu bagi jawapan kot? Okay, apa yang sesuai? Jawapan apa yang sesuai? Kamu tulis, siapakah nama pakaian? Okey. Manakah nama pakaian? Okey, soalan guna perkataan kata tanya tu. Apakah nama pakaian yang terdapat? Kamu fikirlah, pilih soalan, pilih jawapan tu kan. Senang je sebenarnya. Kamu cuba satu-satu jawapan. Kalau kamu rasa macam ni tak betul ni, cari yang paling ni sesuai. Dia kata tanya ni dia macam tu. Pakaian ini biasanya dipakai oleh mana? Sesuai ke? Oleh mana? Oleh apa? Oleh siapa? Itu mana jawapan? Kamu pilih sendirilah. Pakaian ini berasal dari siapa? Apa? Mana? Bagaimana? Kan? Kamu jawab sendiri. Lepas tu nombor 4 ni dia tak bagi jawapan tau. Jawapan dia buat ruang kosong. Kita tengok Kah pengantin suka pakaian ini? Okey. Jawapan dia apa yang paling sesuai? Siapakah pengantin suka pakai pakaian ini? Betul ke? Macam tak betul je. Okey, apa jawapan ni? Tadi ada dalam buku teks. Jadi depan dia huruf M. Cikgu bagi depan dia huruf M. Kah pengantin suka memakai pakaian ini? Cikgu bagi clue sikit lah. Kah pengantin suka pakaian ini? Jawapan dia ada dalam buku teks yang dekat dalam nota bahasa yang kecil itu. Okey, itu saja untuk latihan kamu ini. Kamu siap, kamu ambil gambar, lepas tu kamu hantar kepada cikgu. Kemudian bila dah siap hantar, cikgu akan tandakan kehadiran kamu lah. Untuk pengetahuan kamu, guru besar minta nama murid yang tak online daripada awal sampai sekarang. Jadi kalau ada murid yang memang tak online daripada awal sampai sekarang, cikgu kena bagi nama tersebut kepada guru besar sebab JPN minta nama tersebut. Cikgu harap agar siapa-siapa yang tak pernah online selama ni, tolonglah bagi tahu kepada cikgu kalau kamu ada masalah. Mesej cikgu, WhatsApp cikgu, saya tak boleh online dan sebagainya. Tolong bagi tahu.
Kalau kamu diam dan sebagainya, cikgu pun tak tahu apa masalah kamu. Kamu tengok ke tak tengok ke, cikgu pun tak tahu. Yang cikgu tahu orang yang hantar kerja memang dia tengok lah kebiasaan ni kerja yang cikgu suruh buat atau video yang cikgu bagi. Jadi tolong bagi tahu nama-nama yang murid tak pernah online daripada awal sampai habis. Cikgu akan bagi nama tersebut kepada guru besar. Guru besar kata nak bawa nama-nama tersebut ke JPN lah, bagi tahu. Dan nilailah apa yang terjadi. Okey. Jadi tolong online, cikgu rasa tak ada masalah. Siapa yang tengok video ni kebiasaannya mereka online lah. Kamu semua bagus dan sebagainya. Yang tak online ataupun ada kawan-kawan kamu yang tak online, kalau kamu dapat telefon ke, dapat tanya ke, dapat berbual sembang ke, minta tolong cakap, bagi tahu Cikgu Farhan, maklumkan sebab apa tak dapat online dan sebagainya lah. Okey, cikgu ingat sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ni. Nanti kita akan berjumpa pada sesi pengajaran hari Jumaat. Okey, baik. Assalamualaikum, selamat pagi dan jumpa lagi. Bye.